Okey. Sebab ramai yang ingatkan cikgu. Cikgu tak ikut Okey. Okey. Baik. Di sini kalau kita lihat satu peta lakar dia tak ada bentuk, tu satu. Warna ni penting ke? Warna tak penting. Tapi yang penting mesti ada petunjuk. Petunjuk ni penting. Jadi kamu kena faham bahawa setiap peta lakar mesti ada petunjuk. Okey. Baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. So kita lihat soalan nombor 9. Soalan nombor 9 kita serahkan kepada Sasi. Silakan Sasi untuk soalan nombor 9. Di antara simbol berikut, manakah dikategorikan sebagai simbol garisan? A. Jawapannya A. Bagus Sasi. Okey, simbol garisan. Kalau garisan line bermakna jawapannya adalah A. Ya, betul, jawapannya adalah A. Kalau yang B itu adalah simbol yang pertempatan. Okey, kalau yang C itu lambang masjid dan yang D itu adalah simbol kilang. Jadi ini perbezaan simbol-simbol ini ya. Alright. So itu soalan nombor 9. Okey, soalan nombor 10. Okey, cikgu berikan semula kepada kamu. Okey, cikgu susun semula. Nombor 10 kita akan berikan kepada Adam, 11 Afiq Azli, 12 Afnan, okey, kemudian 13 Aiman Solihin, 14 Ain Zulaikha, okey, 15 Haris Liao, 16 Li Shin, 17 Lili, okey, 17 Lili, 18 Amar Kowi, Muhammad Amar Kowi 18, dan 19 adalah Pravin, okey, dan 20 Santosh Das, serta 21 adalah Sasi. So kita bagi semula kepada pelajar-pelajar sebab ramai yang baru masuk. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan nombor 10 dan kita berikan soalan nombor 10 kepada Adam. Silakan Adam untuk baca. Negeri yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia ialah D. Terengganu. Okey, negeri yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia. Kalau ramai yang tak tahu, okey, kalau kita katakan bentuk semenanjung Malaysia macam ni, okey, macam ni kan peta dia kan. Okey, pantai timur tu adalah di kawasan ini. Okey, ini dikatakan pantai timur. Apakah negeri-negeri yang ada di sini? So, negeri yang ada di sini ialah Terengganu. Betul. Okey. So, okey, terima kasih banyak Adam untuk jawapan nombor 10. Okey. So, itu adalah jawapan dia D, Terengganu. Dan soalan nombor 11. Okey, kita persilakan Afiq Azli. Silakan Afiq Azli untuk nombor 11. Okey. Kombinasi manakah benar tentang negeri dan ibu negerinya? Ya. A. Perak. Itu benar. Dia kata yang manakah benar tentang negeri dan ibu negerinya? Mana satu? A. A, B, C, D? Tak pasti. Okey. Baik. Adakah Perak dengan Georgetown? Okey, kamu beri dua jawapan yang rasa-rasa hampir-hampir. Kamu rasa itulah dua jawapannya. Yang mana satu? A dengan C. Okey, dia kata A dengan C. Okey. First impression kamu yang mana? C. Tapi kenapa kamu tukar pada A? Okey, baik. Okey, always remember kebiasaannya first impression itu betul. Jadi jawapan sebenar mana cikgu? Jawapan sebenar memang C, iaitu Pahang dengan Kuantan. Ya, jawapannya C. Okey, B salah. Perlis ibu negerinya adalah Kangar. Okey, Perlis ibu negerinya Kangar. Alor-Setar ni Kedah. Okey, Perak dengan Ipoh. Okey, bukan Georgetown. Georgetown Penang. Georgetown Pulau Pinang. Perak ialah Ipoh. Okey, dan Selangor bukan KL. Selangor ialah ibu negerinya ialah Shah Alam. So kena faham di situ. Okey. So Afiq Azli, so kalau kamu dapat buat jawapan tu, stick pada jawapan itu. Jangan tukar-tukar, okey? Alright. So 11 adalah C. 12. Okey, kita teruskan dengan Afnan. Silakan Afnan.
12. Afnan? Ada Afnan? Nan, kamu tak ada mic Okey. Boleh Afnan, boleh. Cikgu bacakan Cikgu bacakan. Nombor 12, manakah komponen berikut tidak berkaitan dengan sistem bumi? Okey, tidak berkaitan dengan sistem bumi. So yang mana Afnan? Adakah biosfera ataupun atmosfera ataupun benua Asia ataupun hidrosfera? Yang mana satu? Yang mana satu tidak berkaitan. Adakah A, B, C ataupun D? Okey, baik. Afnan menjawab. Okey. Afnan, kamu ni tembak aja ni. Okey. Okey, jawapannya kamu buat iaitu D. Adakah jawapannya D? Okey, tidak. Ya, tidak. Kalau sistem bumi, okey, take note benda ni Kalau sistem bumi dia ada beberapa perkataan yang kamu kena ingat. Iaitu sistem bumi ni adalah seperti apa? Yang pertama, biosfera. Yang kedua, atmosfera. Kemudian yang ketiga, hidrosfera. Kemudian yang keempat ada litosfera. Okay. So ini semua berkaitan dengan sistem bumi. Biosfera adalah hidupan bumi. Atmosfera bahagian udara bumi. Hidrosfera bahagian air. Dan litosfera adalah kerak bumi. Tanah lah, kerak bumi. So yang mana tidak berkaitan, Afnan? Yang mana tidak berkaitan? Yang mana? Apa jawapan dia? Ya, betul. Jawapannya adalah C. Okey, betul. Okey. So jawapan betul adalah C. Benua Asia tidak berkaitan dengan sistem bumi. Bagus, Afnan. Okey, soalan 13 kita berikan kepada Aiman Solihin. Silakan Aiman. Okey, Aiman Solihin kata 13 adalah C. Dia tak boleh baca, dia kata apa? Okey, kejadian tsunami di Aceh dan kejadian gempa bumi di Sulawesi. So pernyataan berikut adalah berkaitan dengan adakah sistem bumi, struktur bumi atau kesan pergerakan bumi atau benua dan lautan. So dia jawapannya adalah C, kesan pergerakan bumi. Betul atau salah? Kesan pergerakan bumi, betul atau salah? Jawapannya adalah ya, betul. Bagus Aiman Solihin. Okey. So kenapa berlaku tsunami dan gempa bumi? Kerana pergerakan tanah di bumi. Okey, dalam bulatan bumi tu, tanah dia akan bergerak maka membentuk tsunami dan juga gempa bumi. So itu kesan pergerakan bumi. Okey, bagus Aiman Solihin. Bagus. Okey. Soalan 14. Ain. Silakan Ain Zulaikha. Oh, tengah azan Oh ya, tengah azan. Sekejap Kita berhenti 2 minit untuk azan sekejap. Sekejap.
Okey, baik. Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk kita menghormati azan ya. Cepat cikgu pun dah tamat azan. Okey, Ain boleh bacakan tak Ain? Untuk soalan nombor 14. Silakan Ain. Boleh? Okey. Dengar. Nak kena baca ke soalan ni cikgu? Bacalah. Terdapat di kawasan ketinggian melebihi 160 meter dari aras laut. Banjaran Titi Mangsa merupakan tulang belakang semenanjung Asia. Gunung tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu di Banjaran. Crocker. Pernyataan ada. Okey. Pernyataan mereka adalah berkaitan dengan keadaan bentuk muka bumi di tanah tinggi. Okey. So, terima kasih banyak Ain Zulaikha. Okey, jika diberikan kawasan ketinggian melebihi 180 meter dari aras laut, Banjaran Titi Wangsa, kemudian dia kata gunung tertinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu, maka ini adalah keadaan bentuk muka bumi iaitu tanah tinggi. Betul Ain Zulaikha. Memang itu jawapan dia. Baik, soalan yang ke-15 kita serahkan terus kepada Haris Liao. Silakan 15. Haris Liao. Okey. Baik, Haris Liao kata 15 adalah D. So antara berikut yang manakah bukan kepentingan saliran? Saliran ni ialah sungai dan tasik. Jadi yang manakah bukan kepentingan? Okey, Haris Liao kata D. Okey, bukan kepentingan saliran iaitu untuk pertanian. Are you sure? Okey, are you sure? Okey, saliran ialah sungai dan tasik. Baik, adakah sungai dan tasik digunakan untuk sempadan negeri dan sempadan antarabangsa? Okey. Okey, ada yang kata tak, ada yang kata ya. Adakah sebagai sumber perikanan? Okey. Ya. Okey. Kemudian adakah untuk perhubungan dan pengangkutan? Okey, mungkin kata ya. Dan yang satu, adakah di pertanian? Okey. Ya, adakah sebab apa kamu kata mungkin tasik dan juga sungai digunakan untuk pertanian? Okey, di Malaysia. Are you sure? Ada. 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 Ada okey. Baik, tidak. Sebenar-benarnya memang ada sungai dan tasik di Malaysia yang digunakan sebagai sempadan negeri dan antarabangsa. Memang ada. Dan sungai itu sebagai sumber perikanan, maknanya untuk membekalkan ikan. Ya, memang ada. Kemudian adalah untuk perhubungan dan pengangkutan, ya memang ada, iaitu sungai di Sabah Sarawak di mana digunakan untuk pengangkutan, betul. So yang tak ada ialah pertanian. Sebab kebanyakan pertanian dia tidak ditanam di tepi-tepi sungai. Sungai dah tak jadi kepentingan untuk pertanian lagi, tak ada. Ini kalau pertanian ni, kalau dalam sejarah ya. Okey, dalam geografi zaman sekarang ini pertanian tidak memerlukan sungai atau tasik. Okey, sebab apa? Sebab mereka dah boleh menggali perigi, boleh menggunakan air bawah tanah, boleh bergantung kepada hujan. Contoh tak perlu pergi jauh lah Contohnya, okey, iaitu kalau kamu lihat Cameron Highland. Cikgu nak tanya kamu lah, Cameron Highland yang lereng-lereng bukit yang ada banyak pokok-pokok teh dan juga sayur-sayuran. Ada nampak sungai tak kat situ? Ada tak nampak sungai? Yang tak ada. Pertanian hawa dingin kan? Ya, hawa dingin. Kan? Tapi hawa dingin juga pokok-pokok memerlukan air, betul tak? Jadi ada hujan itu. jadi sebenarnya pertanian tidak memerlukan air lagi, maknanya tak memerlukan sungai dah sekarang. Okey, tetapi dia akan disalurkan air melalui cara lain seperti paip air, seperti juga air bawah tanah. Sudah tak ada dah kepentingan untuk pertanian. Tapi kalau sempadan negeri ada. Sempadan negeri dan antarabangsa ada. Bukan pertanian tak perlu air, pertanian tak memerlukan sungai.
tak memerlukan sungai. Okey, sebagai sebagai contoh, kalau kita boleh lihat berkaitan dengan ada ke cikgu yang memang sungai-sungai ini yang dijadikan sebagai sempadan negeri ataupun sempadan antarabangsa untuk di Malaysia ni? Ya, memang ada. Iaitu kalau cikgu boleh bawa kamu untuk kita lihat apakah contoh-contoh sungai yang terdapat di Malaysia yang menjadi kita kata sebagai sempadan negeri atau sempadan antarabangsa. Iaitu sebagai contoh kalau kita lihat di sini, ini kat mana ni? Cikgu pun lupa. Oh, ini dekat gunung Gunung Ledang. Okey, baik. Kalau kita lihat di Malaysia ini, salah satu sungai yang menjadi sempadan negeri adalah di Selangor ini. Iaitu kalau kamu lihat yang putus-putus ini, nampak tak yang putus-putus ini? Yang putus-putus ini adalah dipanggil sungai apa ni cikgu? Okey. Kamu lihat di sini, ini adalah Sungai Bernam. Ya, Sungai Bernam ini juga adalah, kalau kamu nampak dia putus-putus, itu juga adalah sempadan negeri antara Selangor dengan Perak. Ini sungai ni. Ni ikut sempadan negeri lah ni. Sempadan negeri. So kalau kita lihat, inilah sempadan negeri ikut sungai Bernam. So itu membahagikan antara Selangor dengan Perak. Satu lagi, ya betul. Satu lagi sempadan antara Malaysia dengan Thailand. Iaitu kalau kamu lihat di Kelantan, iaitu di mana? Di sini, iaitu di yang dikatakan sebagai yang panjang-panjang ni, ini adalah sempadan antarabangsa, iaitu di antara Malaysia dengan Thailand. Tengah-tengah ni, garisan ni apa ni? Itulah dia Sungai Golok. Ya, Sungai Golok menjadi sempadan antara, kalau kita lihat Golok River ni, sebelah kanan itu adalah Malaysia, Kelantan, sebelah kiri itu adalah Thailand. Jadi sungai ini menjadi apa? Sempadan. Kalau kita tengok sempadan negara Malaysia dengan Thailand, dia ikut je bentuk sungai tu. Sungai tu kanan dia pergi kanan, sungai kiri dia pergi kiri. So dia ikut sungai. So sungai menjadi sempadan antara Malaysia dan juga Thailand, dan ini adalah sempadan antarabangsa. Okey. So boleh faham so nampak jelas berkaitan dengan sempadan negara. Alright. Kita sambung soalan 16. Okey, terima kasih banyak Haris. Untuk soalan nombor 15 itu. Soalan nombor 16. Kita beri kepada Lee Shen untuk membacakan. Silakan Lee Shen. Kalau tak boleh baca, mungkin boleh berikan jawapan. No mic. Okey. Soalan nombor 16. Antara berikut, yang manakah benar tentang kepentingan tanah tinggi? Kepentingan tanah tinggi. So jawapan Lee Shen adalah D, untuk pertanian. Adakah yang benar D? Baik. Berapa panjang Sungai Golok cikgu? Sungai Golok panjang. Memang panjang. Cikgu ingat dalam 100 km. Okey. Baik. Tanah tinggi di Malaysia. Yang ini confirm salah. Perikanan confirm salah. Pelabuhan confirm salah. So di antara A dengan D. Actually, kedua-duanya betul. Tetapi yang mana lebih banyak? Itu kamu kena tengok. Yang mana lebih banyak? Kalau tanah tinggi pertanian tu cuma ada di Genting Highland dan juga Cameron Highland. Serta Kundasang. Tetapi di tempat lain semuanya hanya orang datang untuk apa? Adakah untuk pertanian? Tidak, tetapi untuk jawapannya adalah A, untuk pelancongan. Lee Shen boleh faham? So, jawapannya adalah A. Iaitu untuk pelancongan. Alright. So, kita ambil yang lagi banyak. Lagi banyak function dia. Alright. Soalan 17. Kita serahkan terus kepada Lily. Silakan Lily untuk soalan 17. Antara berikut yang manakah bukan kepentingan sungai dan tasik di Malaysia? Ya.
Yang mana satu? Bukan kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Bukan. B. Okey, bukan kepentingan sungai tasik Malaysia, iaitu ianya adalah B, tempat pembuangan sampah. Sampainya hati buang sampah di sungai dan tasik di Malaysia. Sebab itu kerajaan Malaysia melancarkan kempen apa? Sayangi Malaysia, sayangi sungai, cintailah sungai. Kan, cintailah sungai kita kan. Sebab apa? Tak nak lagi sungai menjadi tempat pembuangan sampah. So nombor. So jawapan yang betul sebenarnya adalah jawapannya adalah B. Okey, tempat pembuangan sampah. Cikgu, menjadi ke kempen tu? Menjadi. Menjadi. Kempen tu, kempen cintailah sungai kita tu memang jadi. Especially untuk orang-orang yang single macam korang. Kalau macam korang ni single, tak ada orang nak cintai, jadi kamu cintailah sungai. Okey, baik. Seterusnya, soalan 18. Okey, soalan 18. Soalan 18. Okey, kita beri kepada Amar Kowi. Silakan Amar Kowi. Ya. Tak apa, step saya tinggi. Baik Lily, baik. Okey. Baik Amar Kowi, boleh tak baca ni Amar Kowi? Kau kalau tak baca, 18 kan? Ya, betul 18. Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia berikut ialah Okey. Ya, yang mana satu? Tengok balik yang itu ya, kawasan tanah pama sesuai untuk pertempatan dan perindustrian, kawasan pinggir laut dan saliran adalah kawasan sederhana padat. So faktor yang mempengaruhi taburan penduduk Malaysia yang berikut ialah, ini faktor apa ni? Tanah pama dengan pinggir laut, faktor apa? A. Ekonomi. Tanah pama dengan pinggir laut faktor ekonomi. Tanah pama dengan pinggir laut ekonomi. Nampak sangat kau single. Kau ni suspek ni. Kau cakap betul-betul. Yang mana satu? Kau cakap betul? Kau cakap betul? Mana satu jawapan? A, ekonomi. Yakin? D, faktor dasar kerajaan. Yang mana satu? Amar, kau cakap betul-betul? Kau cakap betul-betul? Kau cakap betul-betul. Sebelum aku cucuk dengan pen ini, baik kau cakap. Yang mana satu jawapan kau? A. A juga. Okey, baik. Baik. Kalau dah diberikan kan, Amar Kowi, kau ni membaca pakai apa? Pakai mata ke pakai hidung? Kalau pakai hidung memang tak boleh baca. Lain kali baca, pakai mulut. Okey, iaitu tengok betul-betul. Kan dia bagi tahu tanah pamah. Kan dia bagi tahu pinggir laut dan saliran. So ini kan bentuk muka bumi. Kalau bentuk muka bumi, dia adalah faktor fizikal lah. Faktor fizikal bentuk muka bumi. So jawapan dia B. Celah mana? Ekonomi. Celah mana? Ingat salah. Siapa suruh ingat? Kau kena buat yang betul. Bukan ingat salah. Kan? Pui. Kan? Nah, ini faktor dasar kerajaan. Apabila kerajaan menjalankan dasar untuk apa? Dasar untuk membangunkan ekonomi. Itu faktor dasar kerajaan. Okey, faktor fizikal, bentuk muka bumi. Ingat kalau disebut fizikal, bentuk muka bumi. Itu 18. Amar Kowi ni kalau cikgu jumpa nanti, ingat memang kena tikam dengan pen ni. Okey, baik. Soalan 19 kita berikan kepada Pravin. Silakan Pravin. Kawasan luar bandar di Malaysia berfungsi sebagai Alah, senang je ni. Kata kunci dia luar bandar. Kalau luar bandar. Luar bandar means rural area. Kawasan kampung. Tu luar bandar, kampung. Kalau kampung dia buat apa? C? Ya, betul. Luar bandar jawapannya adalah C. Untuk mengeluarkan hasil pertanian. Kan kat kampung-kampung ada kelapa sawit, getah, sawah padi. Jadi itu luar bandar. Ya, kalau tak kena tikam. Mana ada kampung-kampung ni ada pengkalan tentera, institusi pendidikan atau pusat import dan ekspor. Tak ada.
Okey, 19 adalah C. Bagus Pravin. Okey, dan 20. Okey, kita berikan kepada Santosh Das. Silakan Santosh Das. 20. Antara yang berikut kombinasi yang manakah benar? Mana benar? Okey. Felda Sahabat Pertanian. C Ban- kot. Port Dickson Perdagangan. C code. C code. Okey, terima kasih banyak untuk Santosh Das kerana meneka. Okey, meneka baik, sebenarnya dia ada kata kunci dah sebenarnya. Kata kunci dia apa tahu? Macam ni je. Kalau ada perkataan Felda for surely memang untuk pertanian. Confirm. Sebab Felda ni memang kawasan pertanian. So Felda memang kawasan pertanian. Kalau ada bandar, Pada MRSM cikgu. itu MRSM Felda, itu bangunan MRSM je. Tahu tak kamu MRSM Felda Kamu tahu kan MRSM Felda? Okey. Kamu tahu tak di tepi-tepi dia ada banyak apa? Dia banyak bangunan ke banyak pokok kelapa sawit? Pertanian. Banyak bangunan ke banyak pokok kelapa sawit? Tak, sebenarnya cikgu dah pergi dah MRSM Felda tu. Sebelum sampai ke MRSM Felda tu, kiri kanan dia semua kelapa sawit dan getah. Ya, kelapa sawit. Bermakna Felda ni memang untuk pertanian. Felda untuk pertanian Bandar untuk perdagangan. Port Dickson sebenarnya adalah pusat pelancongan ataupun juga untuk pengkalan tentera. Dan padang besar adalah sempadan antara. Cikgu bukan Diksa ada port kan cikgu, port. Port Dickson memanglah ada port, memanglah. Jadi dia bukanlah untuk perdagangan tapi untuk pelabuhan. Pelabuhan Port Dickson. Mixap lah cikgu pelabuhan dengan perdagangan. Lain. Kalau perdagangan, kat KL pun perdagangan. Kuala Lumpur perdagangan kan? Ada trading kan? Jadi okey, kalau di Port Dickson bermakna itu pelabuhan, bukan perdagangan. Mix up ni kerana apa? Kerana kadang-kadang kamu ada fakta sejarah campur dengan fakta geografi. So dia jadi confused. Okey, dia jadi confused. Oh, kalau ada situ pelabuhan mesti ada perdagangan. Itu zaman dulu zaman dulu, zaman tamadun Indus, tamadun Huanghe dan sebagainya. Zaman sekarang tak. Kalau port lah. Kalau perdagangan lah. So dia lain-lain bandar. Okey. So Aizulkan tanya, cikgu kenapa dia ada sahabat kat belakang Felda tu? Okey, Felda Sahabat ni sebenarnya adalah memang ada kawasan Felda Sahabat, Felda Palung, Felda Kraton, banyak nama. Okey, dia nama kawasan. Okey, so Felda Sahabat ni ada di Sabah. Ya, ada di Sabah. Okey. Baik, so 20 adalah A sebenarnya, jawapannya adalah A. Dan 21 kita serahkan kepada Sasi. Silakan Sasi untuk 21. Apakah kepentingan tasik-tasik di bawah? Ya. D. Kegunaan domestik. Okey. Apakah kepentingan tasik-tasik di bawah? Tasik bera dan juga tasik sub. Kemboja iaitu tonles sub lah. Tasik bera sebutan dia bera, jangan eja baku. Kalau baku bunyi dia lain. Okey baik. Okey baik. Jangan baca secara baku. Okey baik. Iaitu jawapannya adalah untuk kegunaan domestik. Are you sure? Okay, what is the meaning of kegunaan domestik? Okay, kegunaan domestik. Tak. Sebenarnya Buat air untuk rumah ke? Domestik ni means untuk apa? Untuk mandi, okay, mencuci, kemudian juga untuk membasuh. Okay, so itu adalah domestik. Adakah air tasik di Malaysia buat untuk domestik? No. Tak ada. Malaysia tak ada. Okay. So bukan D. Confirm bukan D. So yang mana satu? Yang mana satu Sasi? Adakah C, menjana tenaga hidroelektrik, mengairi sawah padi atau jalan pengangkutan? C. Okey. C, menjana tenaga hidroelektrik. Okey. Baik.
Masalahnya tasik bera dengan tasik sab ni, kedua-dua ini adalah bukan tasik buatan manusia, tapi tasik semula jadi. Jadi bila tasik semula jadi, mustahil tenaga elektrik. Why? Because tenaga elektrik tasik akan dibuat, maknanya tasik buatan manusia. Buatan manusia. So bukan C. So bukan D, bukan C. So yang mana satu? Adakah mengairi sawah padi atau jalan pengangkutan? Okey. Baik, cikgu nak tanya, siapa tahu tasik bera kat negeri mana? Tak tahu. Okey, tasik bera kat negeri Pahang. Negeri Pahang So cikgu tanya kamu, Pahang ada padi tak? Tak ada. Tak ada. Pahang tak ada padi. Pahang tak ada padi. Yang ada padi di sebelah Kedah, Kelantan. So tasik bera di Pahang. So confirm bera tasik bera bukan untuk sawah padi. So jawapannya adalah A. Ya, iaitu untuk jalan pengangkutan. So this is how you Bera kecil tak? ya. Kecil. Dia besar-besar. Dia besar sebenarnya. Tasik bera besar. Memang besar. Cikgu kenapa cikgu cakap tak boleh baca dengan bahasa baku? Ya. Cuba kamu sebut dengan bahasa baku. Apa jadi dia? Apa jadinya kalau kamu tak sebut tasik bera tu? Ya. Ya. Tak apalah cikgu. Tahu pun lain. Jangan tanya. Baik. So kita telah lihat soalan 1 hingga 21. So masa kita tak mencukupi, kita hanya tinggal 4 minit sahaja lagi. Memang kelas geografi memang terlalu pantas. Jadi kita akan tengoklah terus kepada soalan-soalan contoh soalan bahagian B, iaitu soalan-soalan subjektif ini. Labelkan nama negara, sungai dan tasik yang ditandakan dalam peta di bawah. Ini kamu letakkan nama negara, dan negara ni sepatutnya kamu dah kuasai. Kamu dah tahu nama-nama negara ini. Kalau tak tahu lagi, cikgu tak tahu nak cakap. Contohnya N1 ni negara apa? Kalau tak tahu juga nama negara ini, memang keluar. Sila keluar. Baik. So nombor 1, N1 adalah, ya betul, N1 adalah Malaysia. Malaysia. Kemudian N2. N2 ini adalah, N2 ni apa ni? Filipina. Filipina. Ya betul. Kemudian N3 yang mana? N3 yang ini. N3 adalah Indonesia. Indonesia. N4 kecil tu. N4 apa? Singapura. Ya, Singapura. Dan juga N5. N5 di atasnya apa ni? Laos. Ya. Kita boleh ambil N5 itu adalah Laos. Yes, betul. Laos. Kemudian kalau kita lihat nama sungai. Alamak, cikgu saya tak tahu nama sungai. Jangan risaulah. S1 ni di Thailand, betul? S1 ni di Thailand. S1 ialah sungai apa? Iaitu sungai Chao Phraya. Chao Phraya. Ya, betul. S1 di Thailand, Chao Phraya. S2. S2 itu adalah sungai apa? Oh, itu di Myanmar. Kalau di Myanmar itu sungai apa? Itu sungai, no, bukan Tasik Terlesap. Itu sungai Irrawaddy. Irrawaddy. Ya, itu di mana cikgu? Itu di Myanmar. Sungai Irrawaddy. Dan juga satu lagi iaitu S3 ni yang panjang ni, S3 itu adalah sungai Sungai Mekong. Sungai Mekong. So itulah dia S1, S2, S3. Sungai Chao Phraya, Sungai Irrawaddy dan juga Sungai Mekong. Dan juga
kalau kita lihat di T1 dengan T2, T tu tasik. Okey. T1 bukan tasik titi wangsa okey. T1 ini adalah sebenarnya terletak di Aceh. Okey, di Sumatera. So itu tasik apa? Itu T1 tu adalah Danau Toba. Okey. Danau Toba. Okey. Dan juga untuk T2 itu iaitu terletak di Cambodia tu, Kemboja dan juga sepadan dengan Thailand tu. So T2 itulah tasik terbesar di Asia Tenggara iaitu tasik Tonle Sap. Okey, Tonle Sap. Itulah dia. Danau Toba dengan tasik Tonle Sap. Senang je kan? Senang je. Tak susah mana pun. Okey. Baik, senang je. Baik. Untuk soalan-soalan yang lain, okey, kepada para pelajar yang akan menghadapi exam, okey, sila teruskan buat. Kalau ada mana-mana soalan yang tak faham, kamu boleh snap soalan itu, bagi tahu cikgu. Cikgu, saya tak faham lah yang soalan ini macam mana soalan ini macam nak jawab kamu snap. Buat dulu, kemudian mana yang tak faham, snap gambar, send pada cikgu, WhatsApp kepada cikgu. So nanti cikgu akan jawabkan. Cikgu akan explain supaya kamu boleh prepare untuk exam. Telegram boleh? Boleh. WhatsApp boleh, Telegram boleh. Bagus Sasi. Okey, cikgu harap kamu semua boleh buat supaya kamu dapat bersedia untuk peperiksaan geografi. So, kita akan jumpa lagi pada minggu depan untuk kelas geografi tingkatan 1. Take care guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Okay, bye. 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 Okay, Dam. Terima kasih cikgu. Bye. Okay, bye.